70-an. Jadi kalau umur 50 tu sudah diambang. Umur masuk 60, dia tadi kita sebut daripada 50 sampai 70 kan. 50 dah mula turun. Masuk 60 saja dah mula pergelutan dengan maut. Anytime. Orang muda pun boleh anytime. Ini kan pula dah tua macam kita. Dah pergelutan dengan maut. Boleh tunggu kalau pagi belum pasti jumpa petang. Kalau petang belum pasti. Isteri tengah masak nasi lemak masak dulu ke ataupun kita tak sempat jamah dulu. Begitu. Anak kita telefon, abah sekejap lagi saya datang bayar. Okey dah datang bawa cucu ya. Dia sempat picit doorbell dulu ke ataupun dia picit doorbell, mak dia tengah nangis tengok mayat abah dah terguling di bawah. Anytime. Kalau dah umur 60 ke atas, hati kita dah kena sentiasa berdebar. Macam kita tunggu ada appointment dengan tetamu. Bila datang, anytime dia datang. Dah standby belum? Dah siap, anytime. Assalamualaikum. Dah sampai dah. Kalau dah atas umur 60, tamu tu dah anytime. Dan tamunya siapa? Israel ya. Dengan angkatannya Allah. Orang muda pun diberi peringatan. Apalagi dah umur 60. 50 tu dah menuju. Dah mula standby untuk itu. Tak mati, Alhamdulillah, syukur. Dah masuk 60, dah masuk zonnya lah. Nabi kita sampai 63 sahaja. 63 sahaja. Dah masuk dalam zonnya. Umur pergelutan dengan maut, kata Rasulullah. Kita masih nak kita dah patut bergelut dengan maut. Kita masih nak meragut akan nikmat dunia. Dan kita tinggal berapa detik lagi nak meninggal dunia. Ya Allah, ampun segala dosa. Ya Allah, mohon husnul khatimah. Ya Allah, mohon husnul khatimah. Ya Allah. Baginda telah bersabda, hasadu ummati minas sittina ila sab'in. Umur umatku dari 60 hingga 70. Takkan Nabi cakap tak betul? Yang lepas 70, sikit sangat. Dalam dewan kita sini siapa above 70? Atas 70, atas 70. Agaknya more than half atas 70. Tak ada lah, sikit sangat. 10% pun tak ada. Alhamdulillah masih panjang umur. Kita sampai umur Pak Haji ni ke tidak, tak tahu. Tak tahu. Nabi dah bilang 60 sampai 70. Bermana dah 60 tu, dah kena betul-betul lah standby. Itu yang kita katakan tadi. Yang ada orang dah umur 80 lebih masih, awak nak boleh, anak strong. Kita bilang, ini patut dah jadi tengkorak lah. Dah 20 tahun patut dia meninggal dunia. Seperti baru dia seram tau. Kalau dia cakap gitu. Dia rasa macam dia masih boleh juga. Allah, tak seram dia. Allah. Dalam umur inilah Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Iaitu dalam usia 63 tahun menurut qaul yang sahih. Demikian pula sahabat-sahabat baginda Sayyidina Abu Bakar umur 63. Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali umur 63. Sayyidina Uthman, maka beliau telah lanjut usianya sehingga mencapai 80 tahun. Sayyidina Uthman 80 tahun. Yang lain 63. Bagaimana? Nabi SAW umurnya 63 sahaja meninggal dunia. Muda juga ya, 63 masih kuat lah. Masih kuat, Nabi dah meninggal. Awalam nu'ammirkum ma tazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah melanjutkan umur kamu sehingga orang yang mahu mengingat dapat mengambil peringatan dalam masa itu, dan kini telah tiba pembawa ingatan. Ada kaul mengatakan bahawa umur itu ialah 60 tahun sebagaimana telah dinyatakan sebelum ini. Maksud pembawa peringatan An-Nadhir ialah Al-Quran ataupun Rasulullah ataupun uban putih. Itu peringatan. Jadi ditafsirkan peringatan, Rasulullah peringatan, dan ataupun apa? Al-Quran juga peringatan, dan uban putih kita tu peringatan. Uban putih kita peringatan. Jadi firman Allah Ta'ala, bukankah kami dah panjangkan umurmu sehingga kalau orang nak ambil peringatan dah boleh ambil peringatan. Bermakna kalau dah 60 tahun ya, no excuse untuk macam budak-budak lagi tau. Masih nak enjoy lagi tau. Kalau umur 30, okey lah. Dia bilang, belum matang. Dah 30 belum matang. Okey lah. 40, patut dah matang kan. Kalau dah 60 pun masih nak macam budak umur 20 tu, apa nak cakap?
Ni Allah Ta'ala bahasakan tau. Kalau nak ambil peringatan, dah lebih daripada peringatan. Apa pasal? Kanan dah tak ada, kiri dah tak ada. Kau tengok cermin, wajah dah tak macam yang kau pandang dulu. Cuma ambil gambar pasport, umur kita 20 tahun, 30 tahun, tengok kita tengok cermin, tengok sebelah. Sama tak mukanya? Kan dah tak sama. Kalau nak ambil peringatan, dah boleh ambil peringatan, dah dapat peringatan. Sengaja tak nak peringatan. Ditemplak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dah sampai umur, patut ambil peringatan, nak ambil peringatan, dah dapat sedar pun. Paling-paling tidak, kulit engkau dah kedut. Paling-paling tidak, cucu dah berderet. Paling-paling tidak, uban dah mula bertabur. Tak ada peringatan juga ke? Berlindung sama Allah Ta'ala ya, barang jauhkan ya. Ada orang 60 masih macam budak umur 25 tau dia punya kegiatan. Bukan bagus ya. It's not good tau. Jangan kata maksiat. Kalau maksiat memang tak bagus. Muda baik, tua-tua. Kegiatan dunianya. Umpamanya lah ya. Niaganya, nak dia punya aktiviti dia. Masih macam orang muda. It's not good. Dah tone down. Umur 40 saja dah mula banyak beri nasihat saja. Umur 50 dah mula handover. Handover. Alim-alim ulama. Habib Abdillah Al-Jufri, guru saya. Umur dia 50 lebih saja dah mula handover. Khutbah semua dah serah kita saja. Dah mula serah. Kalau dia tak serah, kita masih suka, masih sihat lagi umur 60, 55 masih kuat lagi. Tapi dah handover muridnya. Pintar. Sebab bila-bila kalau dia meninggal, yang patah tetap tumbuh, yang hilang tetap berganti. Kalau dia tidak handover, dia tak cari pelapisnya, pasti ada yang mengganti. Tapi dia tak dapat pahala menyambungkanlah. Pasal dia yang ambil murid dia yang latih, dia yang suruh teruskan. Jadi sekarang kita teruskan whatever semua dia dapat pahalanya. Jadi umur 50 lebih masih tegap-tegap lagi, masih sihat. Banyak dah handover. Kuliahnya dah mula handover. Kitabnya dah mula turunkan. Khutbah dah mula tak naik lagi. Masya Allah, padahal masih tegap. Betul tak panjang umur, 64 meninggal. Allah, nasib baik dah handover. Itu kerja dakwah tau. Bukan kerja sosial, kerja maksiat jauh sekali lah ya. Kerja dakwah tu pun ya, kan bagus teruskan ya. Dah mula handover, dah mula dia ada nak urusan peribadi dia dengan Tuhan dia. Begitu sepatutnya. Kalau dah above, dah mula 50, dah mula handover. 60 dah full concentration dah. 60, begitu. Jadi kita rasa 60, Ana masih strong. 55, Ana masih strong. Makan segala obat, makan segala tonik, pergi segala periksa apa semua. Okeylah, engkau bolehlah repair sampai kau tegap balik macam dulu. Tapi ajal mautnya boleh dianjak tak? Tak boleh dianjak. Kesempatan boleh ulang kembali ke? Tak boleh. Kesihatan boleh dipasang kembali lah. Okeylah, kau banyak duit boleh cari obat paling handal. Doktor spesialis paling bagus. Okeylah, taruhlah kesihatannya masih boleh dipulihkan. Wah, tiba-tiba anak strong balik. Bolehlah. Tetapi ajal boleh dianjak ke? Peluang dapat kembali ke? Tak lagi. Habis-habis. Dengan sihat-sihat engkau juga habis. Allah. Sayogianya dah mula tone down. Dah mula handover. Give away. Tinggal menunggu saja waktunya. Dah mula serah. Dalam sebuah hadis disebut, A'zarallahu illa mri'in akharallahu ajalahu hatta ballahu 60 sanah. Allah tidak akan menerima uzur seseorang sudah dia panjangkan usianya hingga mencapai umur 60 tahun. No excuse. Kalau 40 gitu, boleh juga, ya Allah aku tak sempat, ya Allah kau matikan aku muda. Kalau 60 tu bermakna kau dah ambil full tau. Dah ambil full. No excuse ya. Orang lain yang ada meninggal umur 40, 50 kita sebut tadi kan, pahalanya sudah banyak. Patut kau dah 60, you got no excuse. Kau dah kasih full age. Hidupnya yang penuh. No excuse tu minta uzur. Ya Allah aku tak sempat. Ya Allah aku tak sempat. Kalau muda tu mungkinlah Allah Ta'ala tengok, okeylah dia nak besarkan anak. Baik tu tak sempat nak banyak ibadat. Okeylah mungkin dia pasal nak kerja, nak sara itu, nak sara ini. Kalau dah 60 dah patut dah settle down. Masih belum nak giat ibadat lagi. No more excuse. Allah. Jadi peringatan bagi kita yang dah nak capai umur 60. Nak capai umur 60. Kalau sampai umur 60. Tuan Haji Rozlan berapa umur? 56. Lagi 4 tahun 60. Sekarang dah boleh handover.
handover kerja, tugas, hal ehwal dunia. Kahwin masih boleh. Kalau Hadramaut ya, kerana Hadramaut, pakcik umur 70, bawa budak kecil. Siapa dia agaknya? Ada satu anak atas. Pakcik umur 70 bawa budak kecil. Siapa dia agaknya? Anak, adik. Bapak dia umur 90 lebih baru kahwin lagi. Bapak dia 90 lebih baru kahwin lagi. Mak tiri dia umur 20-an lah agaknya kayak gitu. Baru dapat adik. Jadi dia bukan anak dengan adik sama baya tau. Cucu dengan adik, kecicit dengan adik sama baya. Umur 70 lebih, siapa ni? Adik aku. Adik. Sebab kahwin satu benda manfaat, tak ada masalah. Tentang kegiatan nak meniaga, nak apa semua tu, kena tone down lah. Allah. Habis kalau dah tua tak ada kerja, tak apa, nak kahwin macam mana? Harta dah banyak. Buat itu dia kahwin lagi. Umpamanya lah ya, umpamanya. Yakni tidak ada jalan baginya untuk mendakwa bahawa umurnya pendek. Sudah Tuhan membiarkannya hidup hingga capai 60 tahun. Kalau ia masih belum sedar dari kelalaiannya dan tidak segera kembali kepada Allah, maka itu bukan salah Tuhan, tapi dirinya sendiri. Iaitu apa? Kecuaiannya. Don't blame Allah. Don't say that I've not given enough time. You have been given 60 years. No excuse. Tak dapat diberi keuzuran. Okey. Sebuah hadis qudsi ya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita tak baca baris demi baris ya. Kita ambil saja poin-poin ya. Qala Allah Taala, sebuah hadis qudsi. Wa izzati wa jalali wa faqati khalqi ilayya inni la astahyi min abdi wa amati yashibani fil islami an u'adzibahuma thumma baka faqila lahu ma yubkika ya Rasulullah qala abki mimman yastahillahu minhu wa huwa la yastahi min Allah Ta'ala. Allah berfirman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi kemuliaanku dan demi kebesaranku dan keperluan sekalian makhlukku kepadaku. Semua makhluk perlu kepada Allah. Sungguhnya aku merasa malu terhadap hamba-Ku laki-laki dan wanita yang masing-masing telah capai usia tua dalam Islam untuk aku nyeksa mereka pula. Allah Ta'ala malu nak azabkan orang tua ya. Allah Ta'ala ikrar, aku malu nak azabkan orang tua. Jadi orang tua insya-Allah tak akan diazab oleh Allah Ta'ala. Cucunya pimpin, anak saudaranya salam cium. Kalau dalam majlis orang dudukkan hadapan, jemput Pak Haji, jemput Pak Haji. Orang bukan main. Balik pada Allah, Allah nak bedal ke? Allah Rasulullah sudah perintah muliakan orang tua. Takkan Allah nak siksa orang tua. Allah malu nak azab orang tua. Nabi nangis. Kemudian Rasulullah menangis. Lalu ditanya sembah para sahabat kepada baginda, apa sebab baginda menangis? Wahai Rasulullah, maka jawab baginda, aku menangiskan orang tua yang Allah malu kepadanya sedangkan dia tak malu kepada Allah. Allah malu nak azab dia, dia tak malu nak buat maksiat. Umur dah minta maaf banyak-banyak. Abang Haji, kita tak boleh, sekarang kita dah tak boleh panggil orang Pak Haji tau. Yang panggil Pak Haji, yang saya patut panggil Pak Haji, semuanya dah gone. Yang tua-tua semua panggil saya patut panggil Abang Haji. Panggil Pak Haji, saya dah tak ada banyak orang yang saya boleh panggil Pak Haji sekarang. Yang kita nampak tua pun dengan aku dah tak jauh different. Minta maaf banyak Abang Haji. Allah malu nak azab kita. Kita pula tak malu. Dah umur 65 masih tengok perempuan joget kat televisyen. Astaghfirullahalazim. Oi Kak Hajah. Allah malu nak azab awak. Takkanlah Allah nak pukul. Dia boleh tak malu. Mau dia dah 60 tahun, 65, 70. Masih tengok rancangan nak nikah ragam. Masih tengok biduan-biduan melincah-lincah. Astaghfirullahalazim. Rasulullah menangis. Kerana Allah bilang aku malu nak azabkan dia. Dia boleh tak malu. Macam tak bersalah pecik remote. Kalau kita bilang maksiat ya, jangan bayangkan orang pergi disco, pergi dangdut lah. InsyaAllah kita tak pergilah, mudah-mudahan jauhkanlah. Tapi kita dah terlepas maksiat. Belum, itu TV, radio tu sama. Orang joget kau tengok tu sama, tak bersalah. Mulutnya mengumpat orang, ku semangat. Astaghfirullahalazim.
kumpul harta, kira punya. Allah perhati saja. Allah, bila-bila kita kembali, Allah malu nak azab atas dosa-dosa yang lama. Dia dah tua. Tapi masih dosa ongoing lagi. Rasulullah nangis. Allah tak nak azab dia. Macam dia forcing Allah tu azab dia pulaknya. Allah sampai nangis. Rasulullah nak buat apa lagi? Dah umur. Panjang umur, dah diri panjang umur. Dan Allah dah beri banyak diskaun. Sampai Allah Ta'ala malu nak azab. Dia boleh tak malu saja. Ini cerita kita ya. Malam ini minta maaf kita cerita abang adik punya cakap ya. Ini cerita kita. Allah malu dengan kita. Kita boleh tak malu. Dah tua-tua gini, rambut dah putih. Tengok TV tak. Perempuan joget. Rancangan aneka ragam. Wah, joget. Tengok Pak Haji, Mak Haji semua tengok. Berdosa. Allah, dosa dah tak sepatutnya lagi ya. Dah tak sepatutnya lagi. Berlindung sama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Tuhan tetapkan iman kita. Baikkan akhlak kita di kala tua-tua begini ya. Di antara perkara yang sangat dituntut ialah memuliakan orang tua Muslim. Alhamdulillah. Tadi peringatan untuk orang-orang tua. Dan sekarang peringatan untuk orang muda terhadap orang tua. Tengok orang muda diperintahkan sedemikian. Habis orang tuanya, kita dah jadi orang tua, kita tak sedar diri ke? Sebab itu orang Melayu kalau sebut apa tahu? Tua kutuk ya. Orang tak sebut muda kutuk tau. Tak ada orang sebut, ini muda kutuk. Sebab orang muda memang banyak buat benda terkutuk lah. Memang kegiatan dia, memang dia masih muda. Kalau dah tua masih begitu, sebab itu orang kasih nama apa? Tua kutuk. Ya tidak, sebab dah tak pantas, dah tak patut buat sedemikian begitu. Dah tak sepatutnya lagi ya. Sebab itu orang tua sebut apa? Tua kutuk. Kalau muda tak ada tau kita dengar orang bilang, dia ni muda kutuk. Sebab muda memang manis jugalah, haram-haram lah. Tapi memang orang muda kita bilang darah masih panas. Dah tua, dah sejuk, dah nak beku. Allah masih macam kegiatan orang tua. Malu. Kau tengok apa orang muda diperintah untuk kita. Kita orang tua sekarang ya. Kita tengok sama-sama tengok. Apa orang muda diperintah untuk kita. Kita tak malu ke nak buat macam-macam? Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ijlalillahi ta'ala ijlalu dzissyaibatil muslim wa hamilil Qur'an ghairil ghali fihi walal jafi anhu wal imamil muqsit. Antara memuliakan kebesaran Allah ialah kalau kita memuliakan orang tua muslim. Ya, kalau kita memuliakan orang tua muslim bermakna kita muliakan Allah, sebab Allah muliakan dia. Muliakan orang tua muslim bermakna kita muliakan Allah, sebab ini hamba yang Allah muliakan dia. Muliakan orang tua muslim dan orang yang cukup faham tentang maksud-maksud Al-Quran. Subhanallah. Tetapi tidak terlalu melampau. Tak terlalu melampau tu apa? Dipandang Al-Quran dengan hati nurani, bukan dengan undang-undang Qurannya begitu, dengan hati nuraninya, ataupun meringankannya, serta imam perintah yang adil. Kita muliakan pemerintah yang adil, itu kita memuliakan Allah. Yang dimaksudkan di sini ialah orang tua muslim. Kalau kita muliakan orang tua muslim, bermakna kita muliakan Allah. Wahai kita orang tua-tua, sedarlah bahawa kalau orang muliakan kita bermakna mereka muliakan Allah. Jadi jangan pula kita yang dimuliakan Allah tidak memuliakan Allah. Dan sabda Nabi SAW lagi, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Bukanlah dari golongan kami siapa yang tiada memuliakan orang tua kami dan tidak pula berbelas kasihan terhadap anak kecil kami, tidak menyuruh ma'ruf dan mencegah mungkar. Bukan dari kami. Jadi maknanya bukan not one of us. Bukan dalam grup kita yang tak muliakan orang tua dan menghormati orang muda. Ini kita potong sampai di sini. Sedikit dalam 5 minit, kita habis dalam 10-15 ya. Di antara cara-cara muliakan orang tua, tuan-tuan sekalian ya, seberapa daya lah ya, next month ke bila-bila, kalau dalam majlis, biarlah orang-orang tua-tua duduk depan, orang tua-tua duduk belakang, semua kesian. Kalau beli tiket macam tiket 50 sen orang bilang ya. Ya Allah, yang muda-muda duduk depan. Allah, ini tua-tua okeylah. Tua-tua okey, alhamdulillah. Tua-tua duduk belakang, habib-habib duduk belakang. Tak patut tahu, berdosa awak yang muda-muda. Allah, balik salam cium habib-habib yang tua-tua. Awak kena minta maaf.
Kalau dan ada cara memuliakan orang tua duduk depan kalau dalam majlis. Hadramaut, orang tua mesti duduk depan. Tak kisah kau Jawa ke tak Jawa, Habib Umar panggil duduk depan. Semua. Kalau ada haflah, diatur duduk yang umur 50 tahun ke atas. Murid-murid dia ada 60, ada 70. Semua duduk. Yang umur 40 tahun. Kemudian yang hafal Quran serta hadis sekian ribu. Kemudian yang hafal Quran serta hadis sekian ribu lagi kurang. Yang depan ni walau tak hafal alik betul pun, pasal dia tua dia duduk depan. Pasal tua punya pasal. Ada orang tak hafal alik betul. Wallahualam lah agaknya. Pun duduk depan pasal dia tua. Dudukkan hadapan. Kalau di rumah Habib Umar lagi majlis, dia tengok orang muda-muda kat depan. Mana orang tua-tuanya? Kenapa yang muda ni dah jadi tua? Dia bahasakan begitu. Kena pindah, kena tukar. Di antara muliakan orang tua, kalau kita makan dalam satu talam, kalau ada sayyid, kita tak boleh jamah. Walau dia muda, walau dia budak. Kita Jawa-Jawa, Melayu jangan jamah dulu. Adab. Sayyid dulu. Fadalah Habib. Jamah. Kalau sesama kita, Jawa, Melayu semua, yang tua jamah dulu. Kalau ada ustaz, ustaz jamah dulu. Walau muda. Kalau sama-sama macam kita satu level, kita sama-sama kita sama, yang tua zaman dulu. Dia jamah dulu. Yang tua jangan kau cakap banyak-banyak, orang muda dah tunggu. Jemput Pak Haji. Jemput. Bual. Orang dah tunggu ni, kau makan dia. Dia jamah satu dua suap, baru kita jamah. Di antara cara nak muliakan orang tua, imam betulkan saf. Istau. Depan ada kosong, orang rapat kan ada kosong. Jangan kau maju. Tengok kanan kau siapa, kiri kau siapa. Ada Pak Haji, jemput Pak Haji ke depan. Kita dah dari tadi dah tunggu saf awal. Tengok belakang kita ada Habib, belakang kita ada orang tua. Bostan, fadalu Habib, jemput ke depan. Tak boleh tidak muliakan mereka. Muliakan mereka. Nak salam-salam imam, beratur, nak salam-salaman imam lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang asar. Tengok belakang kita orang tua, dia ke depan, kita belakang. Belakang orang tua lagi, dia ke depan, kita belakang. Macam Mr. Bean kan? Dia ke belakang juga. Mr. Bean pun tak langkah orang tua tau. Ya, Allah. Kita ada orang tua tak orang tua. Kita depan saja. Allah. Di antara memuliakan orang-orang tua. Begitu. Apa semua? Muliakan mereka. Kedepankan mereka semuanya itu. Dalam makan, dalam adab-adab semuanya itu. Dikedepankan orang-orang tua. Muliakan orang-orang tua. Hormati mereka. Dengar cakap mereka. Nabi bilang kalau tak lantaran orang tua yang rukuk, baby yang menyusu, haiwan yang melata, dah lama bala turun tau. Jadi dengan keberadaan orang tua ni, mereka jadi penangkis bala tau. Mereka jadi penangkis bala. Jangan pandang orang tua sebagai bala. Dia sebagai penangkis bala. Ini orang tua umum. Apatah lagi kalau memang orang tua kita sendiri. Itu dah tak payah cakap lagi lah. Tu dah tak payah cakap lagi. Dari langit punya perintah, wajib muliakan orang tua kita. Ini orang tua lain tau. Orang tua lain. Habib Umar bin Hafiz tu, Masya Allah. Kat rumahnya selalu ada orang, kalau kita bilang orang gelandangan lah ya. Panggil duduk rumah dia, tidur kat ruang tamu dia. Sama-sama dengan tamu dia, bukan tempat tepi corner ke gitu. Kalau time makan, bukan hantarkan sepinggan pakcik itu kat bilik corner dia. Tak ada. Panggil sama-sama tamu. Ada syekh-syekh, ada munsib-munsib, ada ketua-ketua gabilah, ada menteri-menteri kadang datangkan. Pakcik itu duduk sama-sama. Depan lagi. Depan pula dia sakit kaki, duduk atas kursi lagi. Dah hidang semua, dia tak boleh duduk bawah. Habib Umar hantar sikit. Ulurkan pakcik itu. Layan, Masya Allah. Sama dengan tamu dia. Sama. Kiranya orang kita bilang orang gelandangan lah ya kan. Pasal dia tua, Masya Allah, dia muliakan. Tu akhlak kita pandang. Pandang orang tua. Tengok. Kita pula sebagai orang tua tengok macam mana perintah. Orang muda tak boleh makan kecuali kita dah makan. Orang tua tak boleh masuk saf kecuali dia kena hormati kita. Kitanya pulaknya, orang tuanya susah nak cakap. Berpada-padalah, berpatut-patutlah. Jangan sampai Nabi nangis. Allah malu pada kita tapi kita tak malu pada Allah Ta'ala. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahanlah Allah Ta'ala ampun segala dosa kita. Tetapkan iman kita. Berikan kita husnul khatimah. Mudah-mudahan sekalian nama almarhum yang kita sebutkan tadi, Allah Ta'ala golongkan mereka di kalangan para salihin.
Ada terima amalan mereka. Sedang bahagialah sekarang dalam alam barzah. Kita tinggal hanya berapa hari saja lagi. Nak tunggu mati ni cemas. Semas, takut nak tunggu mati. Ya Allah, tak masuk kubur tak macam malam ini. Kalau kita hidup di dunia, ini hari kita dihantar pergi Afrika. Suasana lain, cuaca lain. Masih dunia juga. Masih hirup oksigen juga. Masih makan pakai mulut juga. Masih menyuap juga. Barzah totally. Mulut pun tak pakai, mata pun tak pakai, jasad pun tak pakai. Hidup dalam alam roh. Tak diberi makan, tak makan selama-lamanya. Tak diberi minum, tak minum selama-lamanya. Alam barzah totally different. Taruh kita kat dunia sekarang ni, kita disumpah jadi burung. Aku tak biasa hidup jadi burung. Pun masih dalam dunia jugalah. Walaupun tak pernah jadi burung ke, jadi kucing ke, pun masih dalam dunia jugalah. Tetapi kalau alam barzah, bukan disumpah jadi burung ke, jadi kucing. Jadi roh dah, jasadnya dah hancur. Hidup dengan alam roh. Kan totally different life kan? Berdebar lah. Sekarang kita dah boleh asal malam bangun berdebar, bila agaknya aku meninggal. Kalau kita mandu, aku sampai simpang sana dulu ke, ataupun Israel dah tunggu di tengah. Orang meninggal aksiden kan begitu. Dia punya tujuan, nanti saya sampai lebih kurang 20 minit. Tak sampai. Sekejap aja dah dipintas oleh Israel. Dalam setiap kegiatan kita, tolong insert dalam jadual-jadual kita, kalau mati macam mana. Kalau mati macam mana. Wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.